Macam ni dah record lah. Okey, cikgu off kamera. Okey, cikgu boleh. Jadi sebelum kita mulakan wawancara, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dekat cikgu lah atas kesudian datang ke wawancara pada hari ini. Jadi sebelum tu saya minta seorang wakil untuk tolong share poster yang kita dah buat tadi. Jadi cikgu dah bersedia cikgu untuk diwawancara oleh kami? Dah, sudah sedia. Sedia kan? Macam pergi interview pula. Okay. Saudara share poster sekejap. Jadi sebelum saya mewawancara cikgu, saya memperkenalkan dululah saya punya ahli kumpulan yang diwakili oleh saya, Saudara Akmal, Saudara Yudi Putra yang merupakan guru pelatih daripada cikgu, betul cikgu? Ya, ya. Dia guru pelatih. Jadi kita ada Saudari Nur Atira dan juga Saudari Nur Atira. Okey. Tidak boleh buang perkataan hai tu dekat skrin. Hai tu buang. Lepas tu full screen kena. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan soalan yang pertama cikgu. Okey, boleh. Jadi untuk soalan pertama, boleh tak cikgu berkongsi ataupun kongsikan serba sedikit berkaitan dengan latar belakang cikgu? Mungkin dari segi nama, tempat tinggal, lepas tu cikgu punya latar belakang pendidikan ke? Okey, boleh. Okey, selamat petang. Terima kasih sebab menjemput cikgu sebagai tetamu untuk wawancara kamu pada petang ini. So, cikgu ingin perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Dian Tuman. Cikgu bangsa Bidayuh. Cikgu asal daripada Serian, Sarawak. Dan umur cikgu 39 tahun ini. Dan latar belakang pendidikan, cikgu sekolah di sekolah menengah, cikgu sekolah di SMK Tarat. Tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Selepas itu cikgu sambung tingkatan 6 di SMK Serian. Pada tahun 2002 hingga 2003. Habis tingkatan 6, cikgu tak masuk U. Cikgu kerja dulu. Masa tu cikgu tak terfikir pun cikgu nak masuk universiti, sambung ambil ijazah. Lepas itu cikgu dapat kerja sebagai pembantu pengurusan murid prasekolah di kawasan ADPPD Serian juga. Masa cikgu bekerja itu, baru cikgu terfikir nak sambung ijazah. Cikgu ambil ijazah pendidikan di Universiti Terbuka Malaysia dalam bidang pendidikan pentadbiran. Itu meja utama cikgu lah, pendidikan pentadbiran. Sebab cikgu tak terfikir pun cikgu nak jadi cikgu. Cikgu nak duduk di office sebenarnya. Tapi rezeki apabila cikgu isi SPP tahun 2000, cikgu ambil ijazah 2012. Cikgu ambil ijazah 2012. Lepas itu cikgu tamat 2016. Lepas tu cikgu isi SPP. Lepas isi SPP, cikgu dapat tawaran sebagai guru interim 2018 di SMK Oya Dalat. Lepas masa dapat tawaran itu, cikgu letak jawatan sebagai PPM. Cikgu pergi ke Dalat, SMK Dalat. Okey, masa di SMK Dalat, cikgu pihak JPN, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, mereka bagi cikgu tagging pendidikan moral. Untuk cikgu ajar di sekolah lah. So, option cikgu tak ada. So, cikgu ambil ijazah pentadbiran pendidikan. Jadi sepatutnya kalau cikgu minta kerja dengan kerajaan, sepatutnya di bahagian office lah, bukan sebagai cikgu. Tapi mungkin rezeki cikgu mengajar di sekolah. Jadi cikgu dapat peluang menjadi seorang cikgu. Jadi cikgu dapat tagging moral itu.
Lepas itu 2019 cikgu dapat lantikan tetap. Belum lama cikgu jadi cikgu ni sebenarnya, baru 2019, 5 tahun lah tahun ini, tahun kelima cikgu. Tapi masa cikgu dapat mengajar tu, cikgu terus mengajar sekolah menengah atas, tingkatan 4 dan tingkatan 5, pendidikan moral dan bahasa Melayu, tingkatan 4 dan 5. Untuk SPM lah. Okey, itu sajalah latar belakang cikgu. Kalau cerita panjang lagi, banyak tu sebenarnya, tapi cukuplah dekat itu kan. Okay. Jadi maksudnya cikgu bukannya bermula daripada pendidikan, tapi cikgu orang kata macam ni, rezeki tu tak salah alamat dan Ya. cikgu pun dapat dimasukkan diserat ataupun diserat lah dalam pendidikan. Jadi cikgu, untuk soalan yang seterusnya cikgu Okey. boleh tak cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu untuk teruskan minat untuk menjadi seorang cikgu? Sebab macam yang cikgu cakap tadi pun, cikgu pun mempunyai cita-cita yang lain, betul? Cikgu nak duduk dalam office kan. But bila cikgu dah menjadi seorang guru ni, apa yang menyebabkan cikgu nak teruskan kerjaya sebagai seorang guru? Okey. Okey, menjadi seorang guru ni cikgu rasa macam bila cikgu dapat mengajar, cikgu rasa teruja tengok pelajar. Bila pelajar itu menguasai apa yang kita ajar kan, faham apa yang kita ajar, mereka boleh lulus ataupun mereka boleh menjadi pelajar yang baik macam tu, peribadi dia dari segi akademik, sasiah dan macam tu, kita rasa macam happy tengok pelajar macam tu. Apa yang kita ajar dalam kelas, mereka aplikasikan di luar. Apa yang kita ajar, mereka dapat gunakan untuk untuk menduduki peperiksaan. Jadi rasanya macam kita rasa teruja untuk menjadi seorang cikgu itu bila apa yang kita hasilkan atau apa yang kita hasilkan itu memberikan kejayaan kepada seorang pelajar. Macam itulah. Itu sajalah rasanya. Dan ada satu lagi, kalau cikgu ajar moral kan. Jadi jiwa cikgu pergi lebih kepada pendidikan moral. Jadi cikgu selalu cakap dengan pelajar cikgu, apa yang kamu belajar di dalam kelas bukan semata-mata untuk kamu lulus dalam peperiksaan. Tetapi apa yang kamu belajar di dalam kelas, kamu perlu aplikasikan di luar. Bila kamu aplikasikan di luar, kamu boleh menjadi pelajar yang mempunyai kepribadian yang tinggi. Walaupun kamu lemah daripada segi akademik, tapi bila kamu ada adab, kamu bawa adab itu ke mana-mana, orang akan suka kamu dan orang akan hormat dengan kamu. Dan bila pelajar terima apa yang kita ajar, mereka aplikasikan di luar, kita tengok pelajar bagi salam dengan cikgu, dengan kawan, boleh berbaik, tidak berdendam. Jadi kita rasa happy. Itu yang cikgu dapat lah setakat ini. Okay, saya faham tu. Jadi macam cikgu, benda yang menyebabkan cikgu minat untuk meneruskan lagi bidang kerjaya sebagai seorang guru ni adalah faktor persekitaran lah cikgu. Maksudnya macam cikgu tengok macam benda ni patut diaplikasikan dan cikgu nak cuba menerapkan nilai ni dalam kalangan murid-murid yang berada di sekolah, betul? Betul? Itulah yang menyebabkan cikgu berminat. Faham. Jadi cikgu, untuk soalan yang terakhir daripada saya, nanti ada lagi lah lebih kurang 15 soalan daripada kawan-kawan saya. Tak adalah cikgu, tak sampai 15 pun. Mungkin lah beberapa soalan lagi lah. So soalan terakhir saya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okey, yang berjaya. Okey, kalau ingin menjadi seorang cikgu, seorang guru yang berjaya, kita mesti belajar untuk memahami keperluan pelajar tu. Contohnya, tidak semua pelajar itu mempunyai IQ yang tinggi dan tidak semua pelajar itu mempunyai adab yang sama. Kita tahu perbezaan itu di antara adab dengan IQ. Tidak semua, sebab kita tahu manusia ini, kita dilahirkan, adab kita lain, IQ kita lain. Jadi kita perlu menerima ketidaksamaan itu supaya kita boleh kenal siapa pelajar kita dan kita boleh bagi input PDPC itu kepada pelajar kita mengikut tahap IQ mereka. Itulah. Lepas itu kita boleh mengajar mereka dengan lebih baik. Peribadi itu kita mesti ada
sikap bertanggungjawab untuk menyiapkan tugasan yang diberikan kepada kita untuk mengajar pelajar itu memahami sukatan pelajaran dan mengaplikasinya dalam kehidupan. Itu satu, sikap bertanggungjawab. Yang kedua, jujur dalam melaksanakan tugas. Kita mesti jujur. Okey, andai kata kita dibagi tugas untuk menyiapkan sesuatu task itu, sesuatu tugasan itu, kita mesti siapkan mengikut apa nama? Mengikut tarikh akhir yang ditetapkan. Dan pastikan kita buat sesuatu itu bukan sambil lewa. Maksudnya kita buat dengan penuh dedikasi, dengan penuh bertanggungjawab supaya apa yang kita hasilkan nanti akan menjadi impak kepada pelajar, akan menjadi impak kepada persekitaran kita. Itulah bagi cikgu lah, mesti menjadi seorang cikgu yang bertanggungjawab, berdedikasi, jujur dan baiklah dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Itu saja. Okey cikgu. Saya pun setuju juga dengan kata cikgu yang mana cikgu kata sebagai seorang guru kita tak bolehlah bersikap prejudis terhadap murid. Macam ada murid yang pandai, ada murid yang bodoh. Benda itu sebenarnya terbalik juga dengan saya sebab saya asalnya bukan daripada orang yang punya akademik yang tinggi. Bukannya orang yang bijak daripada akademik lah. Dan tak pandai apa-apa pun sebenarnya. Tapi bila adanya pernah terjadi rasa-rasa macam dipinggirkan daripada cikgu-cikgu yang hebat, yang tu pun memberi kesan juga dekat diri sendiri juga dan juga kelas-kelas saya yang lain. Ya, betul. Jadi dan saya serahkan kepada rakan saya yang lain untuk bertanyakan soalan dekat cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih saudara Akmal. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab tak dapat buka kamera atas faktor rangkaian. So, selamat petang cikgu. Okay, jadi, saya bersetuju dengan pendapat cikgu yang menyatakan bahawa ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru unggul ialah tanggungjawab, bersikap jujur dan tidak mengamalkan sikap sambil lewa. Jadi soalan seterusnya daripada saya adalah apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Ataupun dalam kata lainnya, apakah ciri yang kepribadian yang perlu ada dalam diri seorang guru perantis? Itu saja. Terima kasih Cikgu. Okey. Kepribadian yang perlu ada pada perantis. Contohnya macam pelatih, macam kamu kan. Okey, yang pertama, kamu mesti ada sikap mahu melakukan tugas itu tanpa paksaan. Macam bertanggungjawab. Bertanggungjawab itu penting sebab segala sesuatu yang kita buat, kita mesti ada sikap tanggungjawab. Kalau tak ada tanggungjawab, kamu abaikan, kamu tidak akan endah dengan apa yang pentadbir bagi tahu, apa yang ketua bagi tahu kalau kamu tidak ada sikap tanggungjawab. Tapi apabila kita ada pribadi yang bertanggungjawab, kita akan melaksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh. Sebab kamu tahu tanggungjawab kamu untuk menyiapkan task tugasan itu, kamu tahu tanggungjawab kamu untuk melahirkan pelajar yang menjadi masa depan negara pada masa akan datang. Jadi kita perlu bertanggungjawab dengan setiap kerja yang kita lakukan. Kecil ataupun besar, itu tak menjadi masalah sebab kecil mana pun bila kita membuat sesuatu pekerjaan yang kecil, tanggungjawab yang kecil itu, kita sudah amanah di dalam tanggungjawab yang kecil itu, tidak mustahil kita akan dapat memikul tanggungjawab yang lebih besar lagi sebab kita mengamalkan sikap tanggungjawab itu. Jangan kita buat macam tukul ataupun macam pahat, mahu diketuk baru kita bekerja. Bila kita tahu kita sudah dipilih untuk sesuatu tugas, kita tahu peranan kita untuk apa, jadi kita laksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh. Tidak perlu kita diberi pujian, tidak perlu kita nak sanjung-sanjung, tak perlu. Yang penting kamu buat ikhlas dan kita percaya apa yang kita buat itu untuk anak murid kita dan kita percaya apa yang kita buat itu akan berhasil membentuk pelajar yang baik dan apa yang kita buat itu Tuhan melihat kan, sebab kita hidup ini kita ada Tuhan yang
melihat apa yang kita lakukan. Jadi sikap bertanggungjawab itu paling pentinglah bagi cikgu, sebab kalau kita tidak ada sikap bertanggungjawab itu, kita akan buat sesuatu itu dengan sambil lewa. Tanggungjawab yang kecil sekalipun, contohnya kita dibagi tanggungjawab untuk membersihkan tandas. Walaupun kita tak suka tugas itu, tapi kita tahu itu tanggungjawab kita untuk membersihkan tandas kan, jadi kita bersihkan. Bila kita sudah biasa dengan tugasan-tugasan yang kecil, bila kita diberikan tugasan yang besar, kita tidak akan merungut. Kita tidak akan, kenapa saya, ada orang lain. Tapi kita tahu itu tanggungjawab kita. Kita dipilih kerana orang percaya dengan kita. Itulah pendapat cikgu. Apa yang penting, sikap tanggungjawab itulah. Okay, terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan. Jadi saya pun bersetuju dengan pendapat cikgu yang menyatakan bahawa sebagai guru perantis ataupun sesiapa sahaja yang ingin masuk dalam bidang perguruan ni perlu ada sikap ikhlas sebagai seorang pendidik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa sahaja tanggungjawab sebagai pendidik, kerana dengan sekecil-kecil tanggungjawab yang kita jalankan tu boleh berlatih diri kita untuk memegang tanggungjawab yang lebih besar. Dan soalan seterusnya daripada saya, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik lagi kepribadian seorang guru yang unggul? Terima kasih. Okey, selain sikap bertanggungjawab, ada banyak lagi sikap lain yang sebenarnya. Keberanian, jujur, rasional, kebanyakan nilai-nilai yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita lah. Sebab sebagai seorang cikgu, sebagai seorang guru di sekolah, kita akan berdepan dengan pelbagai karenah manusia. Bukan sahaja pelajar, tapi rakan sekerja, pentadbir juga. Jadi kita perlu ada sikap rasional. Rasional itu yang paling penting. Maksudnya bila kita ada sikap rasional, kita tak dapat membuat pertimbangan. Pertimbangan yang wajar, sama ada tindakan kita itu akan memberikan kesan kepada siapa. Contohnya, adakah tindakan kita itu boleh membawa nama baik kepada pelajar, boleh membawa nama baik kepada persekitaran kita, boleh membawa nama baik kepada sekolah kita, ataupun adakah tindakan kita itu akan menyebabkan kita menjatuhkan kredibiliti seseorang itu. Sebab itulah sikap rasional itu penting dalam kita membuat pertimbangan, dalam kita membuat kerja. Contohnya kita dibagi kerja. Contohnya kita dibagi kerja kan, sebagai seorang di sekolah bukan saja mengajar akademik semata-mata, tapi kita ada bidang lain, HEM, kita ada KK. Bila kita ada sikap rasional, kita dapat membagi masa dengan betul. Sebab kita faham bahawa akademik ini akan menjadi beban kepada mental kita, kita akan penat. Tapi bila kita ada sikap tanggungjawab, kita tambahan dengan sikap rasional, dengan sikap-sikap nilai-nilai murni yang lain, kita akan dapat membahagi masa kita dengan betul dan kita akan dapat fikir, apa yang saya buat ini untuk kemenjadian pelajar, untuk menaikkan nama sekolah. Jadi penting kita bersikap rasional. Jangan kita kita rasa kenapa asyik saya saja yang diberikan tanggungjawab yang besar. Tapi kita perlu fikir, kerana kita dipilih, mungkin sebab kita bertanggungjawab kan, jadi kita rasional. Rasionalnya penting untuk kemenjadian pelajar. Macam itulah. Itu pendapat cikgu lah. Sikap rasional itu penting. Terima kasih cikgu. Saya pun bersetuju dengan pendapat cikgu yang mengatakan bahawa guru ni perlunya ada sikap rasional dalam diri, kerana guru sekarang ni sering diperhatikan baik sama ada daripada ibu bapa, masyarakat dan juga netizen di sosial media terutamanya. Dan setiap tidak taduk guru dah terjadi dah jadi perhatian. Masyarakat cuba untuk mencari salah pendidik untuk masa sekarang ni. Jadi betul. Sikap rasional, keberanian dan jujur ni perlu ada dalam diri setiap guru untuk menambah baik lagi kepribadian guru untuk generasi masa kini. Jadi soalan yang terakhir daripada saya adalah, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang insan yang bergelar guru? Terima kasih cikgu. Ciri yang tak perlu ada. Yang tak perlu ada adalah pilih kasih. Sebagai seorang cikgu kan, kita tak boleh pilih kasih. Seperti yang cikgu cakap awal-awal tadi,
kita di dalam persekitaran di sekolah. Kadang-kadang kita dihantar ke sekolah pedalaman, sekolah bandar. Kita tahu ada pelajar yang miskin, ada pelajar yang kaya, ada pelajar yang pandai, ada pelajar yang tak berapa pandai, ada pelajar yang lembam macam tu. Jadi kita tidak boleh pilih kasih. Jangan kata, oh sebab dia kaya, sebab dia pandai. Jadi kita suka pelajar itu. Pelajar yang tidak pandai, pelajar yang tak berapa itu kita tak peduli, kita abaikan. Jadi sikap pilih kasih itu tidak mesti tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan oleh seseorang cikgu. Sebab sikap pilih kasih ini akan menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada semua pelajar yang menjadi pelanggan kita. Semua pelajar itu di dalam kelas itu, seberapa banyak pun pelajar dalam kelas itu adalah pelanggan kita. Pelanggan kita. Itu adalah tanggungjawab kita untuk memberikan ilmu kepada pelajar. Kita sukakah, kita tak sukakah pelajar itu, kita mesti bagi ilmu. So, itu adalah tanggungjawab kita. Kita dibayar untuk memberikan ilmu kepada pelajar. Jadi, tidak boleh ada sikap pilih kasih dalam kehidupan seorang guru lah. Dalam akademik, dalam KK, dalam HEM, apa jua bidang. Tak boleh ada sikap pilih kasih. Sebab pilih kasih ini akan menyebabkan cikgu itu akan buat sebelah apabila dia memberikan ganjaran kah ataupun hukuman kepada pelajar. Jadi sebagai seorang guru, kita mesti adil lah kepada semua pelajar. Itulah pendapat cikgu. Saya pun bersetuju dengan pendapat cikgu yang menyatakan bahawa setiap murid tu merupakan pelanggan. Saya tertarik dengan perkataan cikgu yang menyatakan setiap murid tu adalah pelanggan, ataupun dalam kata lainnya, murid ni merupakan amanah daripada Tuhan kepada kita untuk kita didik dia. Jadi sikap pilih kasih tu sepatutnya dihindarilah oleh setiap insan bagilah pendidik, kerana setiap murid tu adalah sama dan mereka merupakan dia perlu didikan yang sama rata tanpa mengira latar belakang ekonomi ke bangsa dan sebagainya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi menjawab soalan saya. Jadi saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk memberi soalan. Terima kasih cikgu. Okay. Okay, terima kasih saudari Nik. Cikgu boleh saya sambung? Okay, boleh. Okay. Memandangkan cikgu dah kongsi tentang ciri kepribadian yang perlu ada dalam diri seorang guru, ciri kepribadian yang tak perlu ada dalam diri seorang guru. Jadi saya nak tanyalah, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Yang akan datang. Ya cikgu. Okay. Harapan cikgu haraplah guru yang akan datang, pelapis yang akan datang seperti kamu yang akan datang nanti. Biarlah kamu mempunyai pribadi yang rela bekerja tanpa mengira masa, tanpa mengira tempat. Walau di mana pun kamu diletak, di pedalaman sekalipun, ingatlah bahawa mendidik itu adalah satu pekerjaan yang mulia dan kamu mesti ada sikap bertanggungjawab, ada sikap kasih sayang juga untuk pelajar. Sebab pelajar ni bila kita bagi kasih sayang, kita anggap mereka macam kawan di dalam kita memberikan didikan. Sebab pelajar ni kan, bila kita beri tumpuan kepada pelajar, mereka senang untuk dekat dengan kita. Jadi bila mereka ada masalah, mereka akan mengadu kepada kita. Mereka akan meluahkan kepada kita. Jadi sebagai seorang guru, kita ada tanggungjawab untuk membantu pelajar itu. Jadi bila kamu nantilah satu masa akan datang, kamu akan menjadi cikgu, tolonglah menjadi seorang cikgu yang bertanggungjawab, tidak pilih kasih, yang penuh dengan kasih sayang dan melaksanakan tugas itu dengan penuh amanah, dengan penuh dedikasi. Bukan untuk dapat gaji semata-mata, tidak. Tapi sebab kita tahu bahawa setiap pelajar itu berhak mendapat pendidikan yang sempurna daripada kita. Sebab kita dididik, kita diajar bagaimana untuk memberikan ilmu kan. Jadi gunakan ilmu itu dengan sebaiknya untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada semua pelajar yang menjadi pelanggan kita pada masa akan datang lah. Itu bagi cikgu lah, mesti ada sikap tidak pilih kasih tu, kasih sayang itu, bertanggungjawab, semua nilai-nilai yang
nilai-nilai yang baik itu kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Dan sebagai seorang pendidik lah pada masa akan datang. Itu pendapat cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Betul tu. Apa sikap rela dalam melakukan tugas yang bertanggungjawab tu sememangnya perlu adalah dalam setiap diri guru supaya guru tu dapat menjadi guru yang unggul. Okey. Soalan seterusnya, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okay, nasihat. Apa nasihat yang cikgu nak beri kepada kamu? Yang pertama, terimalah tanggungjawab itu dengan hati yang terbuka dan laksanakan tanggungjawab itu dengan penuh dedikasi, penuh amanah. Bayangkan kalau tidak ada kita, tak ada cikgu, tak ada guru, adakah kita dapat berjaya hari ini? Itu yang kita fikirkan. Jadi kalau kita tidak belajar, kalau guru kita tidak mengajar kita dulu kan, kita tidak akan berjaya hari ini. Jadi sebagai bakal pendidik yang akan datang, ajarlah anak didik kita dengan sebaik mungkin seperti mana kita diajar dulu. Walaupun kadang-kadang dulu kita ada juga kadang-kadang kita dipinggirkan oleh cikgu jugalah. Tapi jangan gunakan itu sebagai alasan untuk kita membalas dendam, untuk kita melakukan perkara yang sama kepada setiap pelajar kita. Sebagai seorang pendidik, kita perlu mendidik dengan baik. Sebab sekarang ini kita tahu seperti yang seperti yang Nick cakap tadi, kita menjadi tumpuan ibu bapa masyarakat media sosial kan. Jadi dalam apa jua yang kita lakukan, jangan selalu memviralkan sesuatu yang kita tidak pasti kesahihannya, yang akan menyebabkan kita dipandang seronglah oleh masyarakat. Lakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita sudah belajar dan lakukan sesuatu itu dengan penuh tanggungjawab. Andai kata nanti kamu diberi peluang mengajar dan kamu memang dibagi peluang belajar dan kamu pergi ke sekolah, kamu dibagi jawatan-jawatan penting di dalam KK, di dalam HEM, laksanakan tugas-tugas itu dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Jangan ambil kira saya nak balik lah, saya penat lah, saya nak buat itu, buat ini, tapi fikirkan tanggungjawab kita itu adalah yang utama. Kita dibayar gaji atas apa yang kerja yang kita lakukan. Keberkatan itu, kita fahamkan keberkatan itu lebih penting. Sebab apa yang kita dapat, kalau kita, cikgu bagi contohlah, kalau kita mengajar, kita masuk kelas, tapi kita main phone, kita cuma bagi kerja dengan budak, tidak ajar apa yang mereka perlu kuasai. Tapi kita main phone, kita gagu dengan phone, kita gagu dengan bercakap kosong macam itu. Adakah ilmu yang kita sampai itu sesuatu yang bagus untuk pelajar? Sebab pelajar akan melihat, oh, cikgu boleh macam itu, kenapa kami tidak boleh? Jadi tunjukkan contoh-contoh seorang cikgu yang baik kepada pelajar daripada segi sikap, percakapan, kehidupan peribadi lah. Sebab kita ini adalah role model, kita ini adalah teladan bagi pelajar, dan bagi ibu bapa. Sebab kita adalah satu-satunya kejaya yang membentuk kejaya yang lain. Faham tak maksud cikgu, apa yang cikgu sampaikan ini? Jadi kita perlu melakukan sesuatu itu dengan penuh bertanggungjawab lah. Nasihat cikgu lagi, walau di mana pun kamu diletakkan nanti, di pedalaman kah, di pinggir hutan kah, terimalah cabaran itu dan lakukan yang terbaik. Sebab cikgu yakin kamu sudah diajar dengan sepenuhnya di UPSI untuk apa jua cabaran, apa jua halangan yang akan kamu tempuh apabila kamu digelar pendidik nanti. Okey, itu saja pendapat cikgu. Okey, terima kasih cikgu atas nasihat tadi. Semoga kami dapat menjadi seorang guru yang profesional seperti cikgu. Okey, nasihat cikgu akan kami jadikan pegangan pada hari ini dan juga masa akan datang. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Petang Ibu. Ya, selamat petang Yudi. Apa khabar? Sihat. Tak pernah tak perlulah saya kenalkan diri kat cikgu kan. Saya yang kenal cikgu dekat dia orang. Ya. Untuk pengetahuan, cikgu Ah. dia kan guru pembimbing saya masa PPG 1 dan PPG 2.
Dan beliau juga banyak membantu saya dulu. Masa online tu memang cikgu banyak membantu saya. Lepas tu cikgu ni juga salah satu cikgu yang aktif di sekolah. Dia banyak menyumbang dari segi akademik dan sukan juga kan cikgu. Cikgu pergi Hmm, hantar budak sukan apa semua. ya. Cikgu training ni kan cikgu. Apa tu? Apa? Orientation. Ya. Tengok cikgu memang cikgu yang bermati talented. Okey, boleh saya teruskan soalan terus juga? Okey, boleh. Untuk soalan saya, ni soalan tambahan daripada kumpulan kami lah. Ah, Pertama yang saya nak ajukan kepada cikgu, yang pertama adalah saya nak tanya berkaitan dengan cadangan cikgu untuk meningkatkan integriti guru termasuk bakal-bakal guru untuk jadi lebih profesional. Sebagai contoh, baru-baru ni kan ada yang kes-kes berkaitan dengan integriti cikgu yang mungkin orang pandang enteng. Jadi saya nak dengar cadangan cikgu. usaha langkah bagaimana nak membentuk integriti di dalam diri seorang cikgu, dalam Ya, betul. diri seorang pendidik. Itu maksud soalan tu kan, Yudi? Okey, apa usaha dia? Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, seperti yang cikgu maklumkan dari awal tadi. Sebagai seorang pendidik, bila kamu sudah dapat surat lantikan itu, jadi amanah kamu adalah menjalankan tanggungjawab itu dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh amanah. Integriti ini dibentuk apabila kita bertanggungjawab, apabila kita jujur dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Tak kisahlah kamu perlu bekerja, sebab orang cakap cikgu ini bekerja pukul 6 pagi sampai pukul 1, habis kelas habis. Tapi bagi cikgu tidak. Selagi kamu ada tanggungjawab, kamu akan tahu bahawa selepas waktu balik itu, pukul 1, pukul 2 itu ada aktiviti lain yang kamu perlu laksanakan. Jadi gunakan tanggungjawab, usaha dia kamu perlu menanamkan di dalam diri kamu bahawa kamu bukan kerja pukul 6 balik pukul 1. Tidak. Walaupun pandangan masyarakat luar melihat, oh senangnya kerja cikgu itu pukul 1 sudah boleh balik, sudah boleh tidur, tengok TV, sudah boleh keluar shopping. Tapi tidak. Dia tidak macam itu. Sebab tanggungjawab kita sebagai cikgu itu selagi kita bergelar pendidik, selagi itu tanggungjawab kita akan sentiasa. Even walaupun sampai malam. Terutama sekali dalam zaman media sosial sekarang ini. Kita ada grup WhatsApp dengan pelajar. Jadi kalau pelajar itu tidak faham apa yang dia belajar, pelajar itu akan tanya kita. Jadi walaupun ada masa kita perlu masa pribadi kita sendiri. Kita tidak mahu diganggu dengan masa sekolah, masa cuti, masa hujung minggu. Tapi ada masa kita perlu berkompromi dengan masa itu. Sebab kalau bagi cikgu, cikgu bukan jenis yang bila orang WhatsApp, bila cikgu dapat WhatsApp, cikgu bukan jenis yang akan biar WhatsApp itu macam itu. Kalau WhatsApp itu penting yang cikgu perlu jawab segera, cikgu akan jawab segera. Jadi dalam membentuk integriti kita sebagai seorang cikgu, seorang pendidik, kita mesti melaksanakan sesuatu itu tanpa bersungut, tanpa mengeluh. Sebab kita yang sanggup untuk menjadi pendidik, kita yang sanggup untuk menjadi guru. Kita tahu tugas dia, orang cakap senang tapi tak mudah. Tidak seperti yang kita sangka. Hanya siapa yang pernah menjadi cikgu, yang pernah duduk di tempat cikgu, tahu apa tanggungjawab sebenar seorang cikgu. Sedangkan masa cuti pun orang cakap kita bercuti, tak ada. Cikgu tidak bercuti ya. Selagi kita bergelar pendidik, kita pun bekerja. Kadang-kadang 24 jam. Kalau kita terlibat dengan aktiviti sukan, kita yang urus semua pengangkutan, makanan, kita yang urus pelajar tu tinggal di mana, kita yang urus pelajar itu yang makan apa, jadual latihan mereka macam mana, mereka pergi mana, kita yang kena atur. Kita tak boleh tinggalkan pelajar itu sendiri untuk mengurus diri sendiri. Tak, mereka tidak pandai. Mereka adalah pelajar. Kita yang membawa. Jadi kita yang perlu lakukan semua itu. So itu cikgu cakap tadi, integriti itu. Sikap itu yang perlu penting. Integriti itu kita bentuk melalui sikap. Bila kita ada sikap bertanggungjawab, kita ada sikap amanah dalam melaksanakan tugas, kita akan dapat membentuk integriti yang baik. Kita akan bebas daripada pandangan masyarakat yang tidak baiklah terhadap cikgu untuk membebaskan pandangan itu. Jangan, bila mak bapak WhatsApp kita, mak bapak tanya kita, jangan jawab dengan cara yang kasar, tolong jawab dengan cara yang berhemah.
Cara yang berhemah lah, sebab bagi cikgu, mereka pun manusia, kita pun manusia. Bayangkan kalau kita sebagai ibu bapa, kita tanya cikgu anak kita, dia jawab kita macam tu, apa perasaan kita? Jadi anggap apa yang berlaku itu kita lakukan dengan yang sebaik mungkin. Kalau boleh bersabar, bersabarlah. Sebab sabar ini akan mengelakkan kita daripada segala perlakuan yang tidak baik. Itu yang penting untuk membentuk integriti kita lah, untuk menjadi seorang cikgu yang pendidik yang baik lah. Tu pendapat cikgu lah, Yudi. Terima kasih Cikgu untuk jawapannya. Soalan kedua daripada saya rasa soalan last untuk cikgu lah, sebab saya tahu cikgu, rumah cikgu pun jauh dari sekolah, masa pun dah lewat. Mungkin cikgu kasih balik. Soalan terakhir daripada saya, cikgu. Apakah cabaran guru menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 pada waktu pandemik COVID-19, dan apa usaha dan langkah cikgu untuk menghadapi cabaran tersebut? Okey, seperti yang kita tahu, COVID-19 yang lepas telah menyebabkan semua sektor kerajaan, semua bangunan ditutup. Jadi kita terpaksa mengajar daripada rumah ataupun di mana saja tempat kita tinggal. Kita menggunakan teknologi maklumat. Teknologi maklumat seperti telefon, laptop. Cabarannya, jika kita mengajar di sekolah pedalaman. Di sekolah pedalaman, ada pelajar yang tidak mempunyai peranti elektronik untuk masuk di dalam Google Meet ataupun grup WhatsApp ataupun apa semua itu. Itu cabaran yang pertama. Yang kedua, talian internet. Itu cabaran yang kedua kalau kita mengajar di sekolah pedalaman. Apa yang kita boleh lakukan? Apa yang boleh kita lakukan jika kita mengajar di sekolah pedalaman? Kita menghadapi dua masalah ini. Yang pertama, ibu bapa yang tak mampu membeli peranti untuk anak-anak, dan masalah internet, talian internet itu. Kita sebagai seorang pendidik, kita sediakan bahan apa yang kita ajar di dalam online itu. Kita sediakan secara hard copy, salinan. Kita sediakan untuk setiap pelajar itu. Dan jika ada masa, sebab dulu masa PKP itu, kita dibenarkan keluar dengan permit polis. Jadi, kita boleh pergi ke balai polis. Kita ambil permit dan kita gunakan permit itu untuk menghantar latihan itu kepada pelajar-pelajar yang tidak ada peranti, yang tidak ada capaian internet, supaya mereka juga tidak tercicir daripada segi pembelajaran, dan supaya mereka juga boleh mau belajar walaupun kadang-kadang mereka tidak faham. Tapi semasa kita menghantar latihan itu kepada pelajar, kita boleh terangkan kepada pelajar apa yang perlu mereka buat, dan kita tetapkan masa dia. Okey, sekian hari bulan cikgu akan datang ambil latihan ini. Kamu mesti siapkan dalam tempoh itu. Okey, kita pergi ke sana, kita ambil lagi. Lepas tu, seperti biasa kita semak. Lepas tu, mungkin minggu akan datang kita akan pergi ke sana untuk hantar latihan yang seterusnya. Itulah usaha yang boleh dilakukan untuk menghadapi cabaran. Itu kalau di sekolah pedalaman. Kalau di sekolah bandar yang ada internet, ibu bapa yang berkejaya, yang mampu untuk membeli peranti untuk anak-anak belajar secara online, cabaran yang cikgu hadapi adalah pelajar tidak masuk kelas online itu. Satu, pelajar tidak masuk kelas. Yang kedua, mereka masuk tapi cuma sebagai pendengar pasif saja, ataupun mereka menggunakan kemudahan yang diberikan oleh ibu bapa itu untuk melayari benda lain seperti bermain game, permainan atas talian, ataupun hanya sekadar untuk berbual-bual dengan kawan saja. Itu cabaran yang dihadapi di sekolah bandar lah. Itu bagi pelajar yang tak mahu belajar. Tapi kalau bagi pelajar yang memang berkeinginan belajar, cabarannya kita sebagai cikgu, kita perlu sediakan pelbagai bahan. Cabaran untuk pelajar yang ingin belajar pula lain. Kita perlu sediakan pelbagai bahan yang menarik seperti teka-teki, sebagai soalan untuk kita ajar pelajar itu. Sebab kalau kita bagi input bahan yang sama, pelajar akan bosan.
Jadi mereka tidak akan masuk kelas lagi. Jadi untuk menarik pelajar itu supaya masuk di dalam kelas online masa musim pandemik itu, kita mesti menyediakan pelbagai bahan PDP yang menarik supaya pelajar itu sentiasa ingin masuk kelas. Agar apa yang kita ajar itu akan sampai kepada pelajar dan bila sekolah dibuka, mereka dapat menggunakan apa yang mereka belajar semasa kelas online itu di dalam kelas. Itulah itu cabaran dia dan langkah yang kita boleh lakukan untuk menghadapi musim pandemik dalam penggunaan TMK lah, teknologi maklumat dalam kehidupan kita. Itu pendapat cikgu lah. Alright, terima kasih cikgu untuk jawapannya. Terima kasih juga hadir untuk wawancara petang ni. Jadi saya serahkan wawancara ni kepada saudara Akmal. Okey. Okay, terima kasih cikgu atas kesudian cikgu untuk diwawancara oleh kami. Jadi kami memohon maaf sekiranya ada berlaku kesilapan daripada pihak kami ataupun ketidaksempurnaan daripada pihak kami. Dan kami minta maaf juga sebab mengganggu masa cikgu. Sepatutnya waktu sekarang ni cikgu dah boleh rehat dekat rumah, betul? Tapi dia membau-bau pula sampai ke petang, cikgu terpaksa untuk diwawancara kan. Semoga harapan saya satu je lah, semoga urusan cikgu dipermudahkan dan dapat menjadi seorang cikgu yang cemerlang satu hari nanti. Amin. Okey, cikgu sebelum kita akhiri, boleh buka kamera? Kita ada sesi bergambar sikit lah. Okey, sekejap lah. Okey, sini cikgu Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buang backdrop. Buang backdrop. Stop sharing. Stop share. Pergi dekat Google Meet. Okay dah. Okay, sekali lagi cikgu 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, terima kasih cikgu. Jadi saya minta maaf sangat-sangat atas kelewatan dan mungkin memang kami daripada pihak kami sendiri rasa bersalah sebab dah lewat sebenarnya untuk cikgu dan cikgu patut berehat. Jadi kami pun tak naklah bawa masa terlalu panjang. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan daripada pihak kami dan kawan-kawan saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Belajarlah baik, okey? Semoga menjadi pelajar Okey, insyaAllah. pendidik yang baik akan datang. Okey? Amin. Boleh live kan? Boleh cikgu. Boleh kan? Okey. Ya. Title. Oh.